Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Syahrizan Syukur dan rakan-rakan saya sekalian. Saya Husna Yusuf yang selalu kontak dengan Encik Syahrizan. Cuma saya nak introduce sikit dia sebelum sesi temu bual ni dimulakan. Jadi Encik Syahrizan merupakan seorang industrial hygienis di Emson Lab Sdn Bhd dan beliau telah bersama dengan syarikat tersebut lebih kurang 2 tahun. Kemudian kalau tak salah saya, Encik merupakan graduan daripada Bachelor Kejuruteraan Kimia di Universiti Kuala Lumpur. Betul ke Cik? Betul. Chemical Engineering. Okey. Chemical Engineering. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak sebab sudi untuk hadir ke sesi interview kami ni bagi menceritakan sedikit tentang industrial hygiene. Okey, jadi saya akan mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh tak Encik ceritakan sedikit background Encik dalam bidang industrial hygiene? Macam mana Encik boleh berminat dengan untuk menceburi bidang ini? Silakan. Bidang ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, first nama saya Muhammad Syahrizan. Saya kenalkan diri balik lah. Nama saya Muhammad Syahrizan Syukur. Okey. Saya dah bekerja dengan Emson Lab selama lebih kurang 2 tahun. Actually saya start dengan industrial training dekat Emson ni. Saya bermula dengan industrial training. Saya start dengan industrial training pada tarikh 14 Januari 2019. Ingat saya 14 Januari 2019 saya masuk as intern lah. So masa saya masuk as internship tu saya bukan industrial hygienist lah. Saya just assistant industrial hygienist. Sebab saya internship kan, saya tak boleh nak dapat position, executive position lah. So selama 6 bulan saya intern tu macam-macam lah saya belajar. Tapi saya dari segi reporting tu bukan saya yang handle lah. Daripada segi reporting tu bukan saya handle. Saya just macam assist industrial hygiene untuk buat on-site monitoring, untuk key in datasheet macam untuk certain reporting tu perlu ada datasheet kan. So saya just orang yang key in datasheet tu lah dalam Excel apa semua tu. Mostly on-site lah, mostly on-site monitoring lah. Itulah saya terlibat lah. So lepas habis internship tu bulan 6 last day dalam 28 bulan 28 29 bulan 6 macam tu saya terus dapat offer lah untuk employment dekat Emson Lab. Saya start employment dalam 1 akhir bulan 7. Betul-betul first day start saya kerja 1 akhir bulan 7 2019, 1 bulan Julai 2019 sampailah sekarang. So ada apa-apa lagi nak tanya ke? Macam kurang ke apa dari segi background tu? Okey, terima kasih Cik Syahrizan. So sebenarnya Encik bekerja di Emson Lab, dapat pekerjaan di Emson Lab sebab kan daripada industrial training lah je. Betul, internship industrial training lah. Sekira saya diserap lah. Ya, yang lain ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Okay, Assalamualaikum Cik Syahrizan. Saya Nurfana binti Jalil. Saya akan bertanya soalan nombor 2 mengenai bolehkah Encik untuk berkongsi sedikit jika ada sebarang pencapaian yang dicapai oleh Encik setakat ini? Pencapaian Okay, actually sebab saya pun still baru lagi dalam industri ni kan. Saya still baru kalau betul-betul kerja tu belum sampai 2 tahun. Kalau campur internship tu mungkin 2 tahun 3 bulan. So nak kata pencapaian tu so far belum ada pencapaian lagi sebab saya belum ambil apa-apa certification lagi untuk competent person. Sebab kan industrial hygiene kan dia ada competent person kan. Untuk IHD1, IHD2 ataupun CHRA assessor, noise, untuk noise. So saya belum ada apa-apa pencapaian lagi lah so far. Untuk certification tu belum ada. Cuma dari segi knowledge tu mungkin banyak lah sebab yang saya dah belajar. Sebab kami ni consultant kan.
So kita orang tak spesifik scope kepada satu monitoring tu. Kita orang pelbagai lah, variety lah. Contoh macam saya pernah buat chemical exposure monitoring, noise pun pernah buat juga, audiometric pun pernah buat juga, LEV inspection pun pernah buat juga. So banyak yang saya dah belajar lah so far. Hello, ada apa nak tambah lagi? Okay. So memang walaupun Encik mention tadi kata tak adalah pencapaian sangat sebab baru 2 tahun bekerja di Emerson Lab. Tapi kira ilmu yang ada pada diri Encik tu kira banyak lah juga kan, sebab Encik dah boleh buat macam-macam noise monitoring semua tu, yang audiometric tu kira bagi saya itu satu pencapaian yang bagus lah untuk dalam masa 2 tahun dah boleh buat sebanyak tu kan. Okay, ada lagi siapa nak tanya soalan? Boleh ajukan soalan. Assalamualaikum, saya Atika. Soalan saya, sepanjang 2 tahun Encik menjadi industri hygienis, apakah cabaran yang paling besar yang Encik hadapi? Cabaran Okay, cabaran sepanjang 2 tahun ni sebab cabaran paling sebab kita orang ni as consultant kan. So dia paling susah tu bila kita nak pergi consult untuk company besar lah. Contohnya saya bagi yang paling susah lah, yang paling susah pernah saya nak handle Heng Yuan. Nama dia Shell Refining Company dekat Port Dickson tu kan. Sekarang nama baru dia Heng Yuan Refining Company. So itu one of company oil and gas. So diorang punya cara kerja mungkin agak berbeza dengan industri kilang yang lain lah. Sebab diorang mungkin lagi strict, mungkin lagi particular. So untuk kita orang involve dengan oil and gas ni punya industri ni agak susah. Susah lagi satu, dia punya parameter dia macam-macam. Parameter dia macam-macam lah, yang pelik-pelik lah kita boleh jumpa kan. Kira yang tak ada dekat industri biasa. Satu lagi tu dia punya strict tu lah. Cara diorang kerja. Sebab diorang kira susah lah untuk kita handle ikut cara kerja diorang tu. Itu je lah so far saya rasa cabaran tu je lah. Selain daripada tu mungkin cabaran-cabaran biasa tu macam dari segi parameter-parameter yang kita susah nak jumpa lah. Parameter yang tak ada dalam regulation, mungkin dia ada dalam regulation tapi dari segi limit tu kadang-kadang dia berbeza. So mungkin kita kena mentelaah balik lah dia punya regulation, act semua tu kita kena mentelaah balik, itu je lah. Selain daripada tu tak ada apa pun. Encik Syarizan, boleh saya tahu apa yang parameter yang susah nak jumpa? Parameter yang susah nak jumpa tu saya tak ingat lah nama-nama parameter yang susah nak jumpa tu. Tapi yang tu memang ada dekat oil and gas tu lah. Ada. Apa benda entah nama dia saya tak ingat. Dioxin furan apa benda entah, saya tak pasti juga apa nama dia. Kira dia saya tak ingat dia ada dalam regulation tu atau tak. Saya tak pasti. Tapi macam ada isu sikit lah masa saya nak buat reporting tu, ada isu sikit lah. Okay. Jadi lain ada lagi soalan nak tanya? Assalamualaikum. Hai Encik Syarizan, nama saya Nik Mira. Saya ada soalan. Kami sekarang kan tengah belajar tentang industrial hygiene, ambil subjek tu. So saya nak tahu, adakah perbezaan belajar secara teoretikal dan buat praktikal dekat dunia luar? Apa pendapat Encik Syarizan pasal tu? Macam mana, tolong ulang, saya tak berapa nak jelas lah. Macam mana soalan tu? Maksud saya macam beza belajar secara teoretikal dengan buat praktikal. Macam tu. Oh alamak,
itulah. Sebab saya pun background bukannya safety, environment ataupun health apa semua ni kan. Apa occupational safety health ataupun ni. Saya bukan background study, saya bukannya pasal tu. So industrial hygiene ni pun actually masa saya masuk intern tu pun saya kira first time dengar lah. Saya tak tahu lagi. Saya tak tahu apa pasal industrial hygiene ni. So saya just belajar melalui saya punya working experience tu je lah. So saya nak cakap pasal kalau belajar theoretical dengan practical ni berbeza atau tak, saya pun tak pasti. Sebab saya pun tak pasti apa yang korang belajar, saya pun tak pasti nak cakap. Saya pun tak tahu nak kata. Faham. Kira macam time latihan industri tu Encik terus belajar secara praktikal je lah kan, tak ada belajar teori apa semua. Tak ada, saya terus motor hands on lah. And then untuk teori tu kita pelan-pelan lah, kita pelan-pelan tanya senior, kita pelan-pelan belajar lah. Okay, terima kasih Encik Syarizan. Sama. Saya pun nak tanya. Okay, Encik Syarizan. Yeah. Saya dengar macam saya nak tanyalah apa harapan ke, nasihat ke atau tips yang boleh Encik Syarizan bagi kepada graduan yang nak mencuburi bidang industri hygienis ni. Apa-apalah. Apa? Macam mana tadi? Apa-apa latihan apa? Macam nak bagi tips ke atau harapan apa? Oh, tips. Tips apa yang saya nak bagi? Kalau saya tips, kalau betul-betul nak fokus dengan industri ni lah kan. So better go for certification lah. So ambil certificate untuk spesifik certificate yang korang nak involve tu lah. Contoh sebab dia ada macam-macam kan. Ada CEM, ada LEV apa semua, CHRA, NOS apa semua tu kan. So stick pada satu lah. Boleh untuk starting ni boleh lah, bagus lah untuk belajar macam-macam kan. Tapi kalau nak develop career tu better stick dengan salah satu tu je. Okay, tu je rasanya. Tapi kalau nak belajar banyak, masuk company consultant macam kita orang lah. Dengan masuk company consultant dengan macam kita orang ni macam-macam lah boleh belajar. Macam-macam masalah boleh jumpa, macam-macam isu. So banyak boleh belajar lah, banyak boleh belajar. Macam-macam skop juga boleh involve kan. Kalau dekat kan macam kalau dekat kilang-kilang pun, kilang-kilang industri biasalah, industri pun diorang ada industri hygiene diorang juga kan kadang-kadang tu kan. Tapi itu dia spesifik lah, skop dia spesifik lah. Contoh dia handle untuk apa, audiometrik, so dia just handle dengan audiometrik je lah. Dia spesifik. Kalau dia handle dengan noise, dia spesifik dengan noise lah. LEV semua dia tak terlibat lah. Macam kita orang consultant dia variety lah. Itu je lah. Saya nak tambah satu. Tak bagi tambah, boleh. Bagi pandangan Encik Syarizan kan, contohlah kalau saya nak jadi industri hygienis, better kalau saya terus fokus untuk dapatkan sertifikat tu or cari pengalaman daripada kerja lain dulu. Faham tak? For sure cari pengalaman dulu lah. Cari pengalaman dulu dengan lepas tu and then baru tengok awak minat ke arah spesifik skop yang mana lah. Faham? Ambil pengalaman dulu. Hai Encik, nama saya Nisa. Kalau ikutkan Encik bercerita tadi, Encik terjebak dalam industri hygiene ni sebab praktikal kan. Jadi kira sekarang ni Encik Eman dah rasa terpaut ke dekat industri hygienis ni? So nanti akan ambil OIK tak? Jadi orang yang kompeten tak? Ada tak rasa nak plan, rasa nak ke nak lari daripada IH? Takut saya akan go for certificate untuk computer percent lah.
sebab saya dah start dan saya dah banyak lah saya belajar sebenarnya. So mungkin kalau saya tak stick dengan IH, mungkin saya akan pergi ke safety jugalah. Safety punya purpose lah. Encik Syarizan, kalau pada pendapat Encik lah, Encik ada tak terasa macam untuk nak belajar tentang IH ni secara lebih formal? Sebab tadi kan Encik Syarizan kata belajar waktu praktikal macam tu. So ada tak macam Encik rasa nak sambung ambil master ke untuk belajar lebih dalam tentang industrial hygienists ni? Saya sebab macam saya kan, betul lah macam awak cakap, awak tanya tu, saya berminat jugalah. Teringin lah nak tahu macam mana dia punya fundamental ke apa ke, theoretically ke. Saya teringin nak tahulah sebab saya sekarang kerja masuk-masuk terus motor practical kan. Motor hands on kan, dia ajar untuk cara handle pump, handle device, equipment apa semua. Macam reporting tu kita orang pelan-pelan lah belajar, belajar. So untuk dari segi fundamental saya pun tak berapa nak clear sangat. Saya faham mungkin tak, saya tak tahulah macam mana apa dia punya, yalah, dia punya dalam course korang tu saya tak tahulah apa isi-isi dia, saya pun tak pasti. Teringin jugalah. Tapi untuk go for master saya rasa tak kot. Saya lagi prefer untuk certification kot. Encik, nama saya Nurul Izzah. Kan Encik banyak banyak monitoring kan kita buat sebagai industrial hygienist ni. So macam contohnya buat noise monitoring ke, IAQ ke apa. Kalau mana-mana jenis monitoring tu, mana yang Encik rasa macam Encik suka nak buat? Yang selalu Encik buat lah. Yang selalu saya buat LEV inspection je. LEV lah. Yang lain tu saya semua pernah buat. Cuma yang paling kerap saya buat LEV lah. Untuk IHT tu dia. Kalau yang paling complicated Encik Syarizan? Yang paling complicated Yang paling complicated bagi saya CHRA, sebab saya pun tak pernah involve dengan CHRA. Saya pernah involve, saya just assist lah. CHRA ni susah sebab dia assessor, dia nak kena check SDS apa semua, nak kena check chemical tu macam tu sekian-sekian, check table, itu complicated lah. Saya tengok report-report dia pun memang tebal-tebal lah. Sebab dia more to teori lah daripada praktikal lah. Encik Syarizan, saya nak tanya, Encik bekerja di Emerson Lab. Jadi kalau nak jadi dalam senarai orang kompeten tu, adakah yang Emerson Lab akan menanggung perbelanjaan bagi para konsultan untuk macam nak masuk kursus tu, nak ambil exam tu, Emerson Lab tu ada tanggung perbelanjaan tak? Ataupun orang yang kerja dengan syarikat tu kena ada pembelanjaan sendiri? Okay. Soalan ni menarik. Betul, Emerson Lab ada sponsor lah untuk ambil sertifikat competent person ni. Diorang akan hantar lah. Kadang-kadang bila dah few years kerja, diorang memang akan hantar lah untuk ambil sertifikat. So perbelanjaan semua ditanggung, 100% ditanggung. Cuma akan ada kontrak bond lah, akan ada ikat few years lah, dia akan ikat lah. So macam tu ada perjanjian lah antara kita dengan company kan. Sebab diorang dah hantar pergi ambil set, mestilah diorang nak kita stay lama dengan company tu kan, sebab diorang dah spend duit. Ataupun otherwise kalau nak spend duit sendiri pun boleh je. Kalau spend duit sendiri, so takkan ada kena bond ataupun kontrak apa-apalah dengan company. Kalau company tanggung ni just akan ada kontrak lah, ada bond sikit.
Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Boleh tanya lagi. Saya Kita nak ada masa tanya. lagi. Encik Syarizan kan bekerja sebagai konsultan. Jadi macam kita kena bagi cara untuk diorang improve working environment diorang. So ada tak tips untuk kita persuade employer tu supaya terima apa yang kita nak consult? Employee tu persuade apa, employee ke employer macam mana? Tak dengar, tak clear tadi. Persuade employer tu supaya terima apa yang kita nak bagi kat diorang. Supaya diorang boleh improve working environment. Oh, pasal tu pasal macam mana? Sekejap, saya tak fokus tadi. Boleh tolong ulang? Sorry Tak apa. Kan encik kan bekerja sebagai konsultan. So encik monitor supaya diorang dapat improve working environment dekat tempat tu. Okey, betul. So mestilah kita akan bagi tips supaya diorang Recommendation lah. So macam mana encik nak bagi tahu employer persuade, macam mana nak pujuk employer tu supaya terima dengan apa yang encik nak bagi ni? Ada tips tak? Sebab kita nak handle orang. So selalunya orang kan ada jenis-jenis kepala macam tu lah. Okay. Dari segi tu selalunya tak pernah ada problem lagi lah untuk persuade untuk employee tu follow kita punya recommendation ke apa, tak pernah ada problem lagi. Sebab kami konsultan ni akan pergi ke kilang-kilang, spesifik kilang ataupun industri, tak kisahlah kan. So kita akan deal dengan diorang punya safety officer. Sebab dekat industri ataupun kilang tu diorang dah ada safety officer diorang sendiri kan. So kita akan consult dengan dia punya safety officer, and then safety officer tu yang akan persuade dia punya employee lah. Contoh macam employee dia tu bekerja dalam keadaan yang terdedah dengan chemical yang lebih limit. So dia kena go on for apa nama tu? Apa? Yang check tu? Apa nama? Yang check doktor tu apa nama? OHD, occupational health. Kena check OHD, so dia orang kena ikut lah. Sebab bila dia dah lebih limit ni kita kena check medical surveillance kena check medical surveillance. Sebab kita nak pastikan kesihatan pekerja tu masih dalam keadaan yang selamat lah macam tu. Selalunya tak ada apa-apa masalah pun untuk persuade employee tu. Dia orang selalunya akan dengar lah kita punya recommendation. Jarang ada masalah. Okey, ada siapa lagi nak tanya soalan? Kita masih ada bagi 7 minit, remaining time. Saya nak tambah lagi satu. Okey, soalan saya macam ada tak setakat ni Cik Syarizan ada masalah dengan bayaran macam kalau nak buat monitoring dekat satu kilang atau industri? Masalah bayaran maksudnya daripada kilang tu untuk kami? Ya. Saya rasa so far tak ada apa-apa masalah kot, semuanya okey je lah. Melainkan kalau ada certain company haram tu saya tak pastilah, tapi tak pernah ada company kira macam yang illegal tu saya tak pastilah, tapi rasanya so far tak ada apa-apa masalah lagi pun dari segi bayaran tu, tak ada apa-apa lah, semua okey je, smooth je. Okey, terima kasih Encik Syarizan. Masa pun tinggal lagi lebih kurang 5 minit je sebelum sesi Zoom ni tamat. Okay, jadi kami rasa setakat ini saja interview ni. Boleh tak kita nak bergambar dulu? Boleh. Okey, sekejap ya. Okay, ready semua? 1, 2, 3. Okey. Okey, sekali lagi saya nak ucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syarizan atas perkongsian dan
atas perkongsian yang sangat menarik dan nasihat-nasihat yang telah diberikan pun amat bermanfaat kepada kami yang bakal bergraduate dan mungkin pada suatu hari nanti akan mencuba dalam bidang industri haji. Okay, jadi terima kasih banyak sebab saya minta maaf kalau ada salah silap daripada kami. Jadi selamat berbuka puasa kepada Encik Syarizan. Maaf mengganggu puasa buat IB ni hari Sabtu. Okay, jadi itu saja daripada kami. Encik Syarizan bagi kata last word lah untuk patah dua kata. Last word. Last word. Boleh. Malu lah nak bagi last word ni. Saya rasa tak ada apa-apa yang saya nak cakap, cuma kalau you guys nak fokus dengan industri ni boleh, bagus, go for it. Tapi jangan buat separuh jalan lah. Janganlah tiba-tiba dah nak jadi industri ni, lepas tiba nak patah balik, nak ambil kos lain tu memang tak lah kan. Teruskan je lah, jangan patah balik, jangan buat kerja 2 kali lah. Sekali buat tu habiskan, apa-apa yang you buat habiskan je. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik. Terima kasih, Encik Syarizan. Terima kasih Encik. Selamat berbuka. Okey, masih selamat buka semua. Bye. Okey, bye. Okey, bye.